Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-40. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-54 dan 55 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Dan setelah mendengar pengakuan perempuan itu, raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah Yusuf dibawa menghadap dan raja berkata-kata dengannya serta mengetahui kebijaksanaannya, berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami. Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah berkaitan ayat ke-54 dan 55 surah Yusuf menerangkan bahawa perkataan hafiz yang bermaksud pemelihara lebih didahulukan daripada perkataan alim yang bermakna amat berpengetahuan, kerana pemeliharaan amanah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Jika seseorang yang memelihara amanah tetapi tidak berpengetahuan, dia akan terdorong untuk menimba ilmu pengetahuan yang belum dia miliki. Sebaliknya, jika seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan tetapi tidak memiliki sifat pemeliharaan amanah yang baik, maka berkemungkinan dia akan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-54 dan 55 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa raja telah menyedari bahawa Nabi Yusuf AS merupakan seseorang yang benar-benar dapat dipercayai kerana sabar. Walaupun tidak bersalah dan tetap sabar ditahan di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya. Malah seseorang yang sangat cerdas dan memiliki ilmu dalam menakwil mimpi hingga membuatkan raja tertarik untuk melantik Nabi Yusuf AS sebagai penasihat pribadinya. Ketika Nabi Yusuf AS diperintahkan untuk menghadap raja dengan menukar pakaian yang indah, seperti pakaian pembesar-pembesar, para penghuni penjara mendoakan baginda dan dibalas pula oleh baginda mendoakan mereka.
Sewaktu itu Nabi Yusuf AS berusia 30 tahun dan raja mempersoal jika Nabi Yusuf AS yang muda berkemampuan untuk menakwil mimpi raja sedangkan ahli-ahli sihir juga tidak mampu menerangkannya. Setelah raja bertemu dengan Nabi Yusuf AS, maka raja pun telah mengakui kehebatan dan keahlian Nabi Yusuf AS yang telah terlihat daripada susunan tutur kata baginda dan sikap peribadi baginda. Oleh itu, raja pun memberi jawatan serta kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan kepada Nabi Yusuf AS. Malah baginda mendapat kepercayaan yang penuh dari raja dan para pembesar. Raja dan Nabi Yusuf AS berbual dalam bahasa Arab Mesir, namun Nabi Yusuf AS tidak menggunakan bantuan penterjemah kerana baginda dapat menguasai bahasa Arab Mesir yang dipelajari daripada Al-Aziz dan isterinya. Pengarang menukilkan pendapat ahli sejarawan bahawa ketika itu Raja Mesir ialah Al-Walid Ibn Rayyan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menukilkan pandangannya bahawa disebabkan Raja memberikan jawatan yang tinggi kepada Nabi Yusuf AS, tetapi baginda lebih memilih jawatan yang baginda sanggup kerjakan dan yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Maka Nabi Yusuf AS meminta untuk dijadikan sebagai bendahara yang mengatur makanan rakyat dan pertanian supaya baginda dapat menyelamatkan rakyat daripada bahaya kebuluran yang akan datang seperti mana yang telah berlaku di dalam mimpi raja. Nabi Yusuf AS juga berpengetahuan dalam masalah keuangan, ekonomi dan pertanian. Pengarang turut menukilkan pandangan riwayat yang menyebut bahawa setelah raja menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf AS, maka Nabi Yusuf AS mentakwil mimpi tersebut bahawa rakyat akan mengalami kebuluran. Maka cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah menyuruh rakyat untuk bercucuk tanam dalam masa subur dengan banyak dan membina bangsal untuk menyimpan stok bahan makanan mereka. Semua hasil yang mereka kumpulkan selama 7 tahun boleh dijual semula kepada rakyat semasa rakyat kebuluran tidak mempunyai makanan. Ketika mendengar takwil mimpi, raja bertanya siapa yang akan melaksanakan sesuai mimpi dan kemudian Nabi Yusuf AS meminta untuk dijadikan menteri supaya baginda dapat menguruskan bahan makanan tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-54 dan 55 surah Yusuf bahawa Nabi Yusuf AS memohon untuk dilantik sebagai Menteri Kanan, iaitu pengurus perbendaharaan hasil bumi di Mesir. Bukanlah untuk membanggakan diri baginda dengan jawatan yang dimiliki. Hakikatnya, jawatan yang dipohon adalah berdasarkan kecekapan dan kemahiran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS dalam mengurus masalah yang berkaitan dengan hasil negara. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-54 dan 55 surah Yusuf ini menerangkan bahawa raja telah timbul rasa hormat kepada Nabi Yusuf AS yang hakikatnya baginda seorang yang bersih dan suci setelah mendengar pengakuan dari perempuan yang pernah terpedaya dengan kecantikan Nabi Yusuf AS sehingga mereka sanggup melukakan jari mereka sendiri dan juga pengakuan suci daripada isterinya Zulaikha. Raja menyedari bahawa sikap yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS sangat layak untuk menjadi ahli majlis raja-raja. Raja memuliakan Nabi Yusuf AS dengan dijemput datang ke istana dan diberi persalinan seperti orang besar sambil diiring dengan serba kebesaran ke dalam majlis raja. Setelah Nabi Yusuf dihadapkan ke hadapan raja dan diajak bercakap, lalu raja bertitah bahawa Nabi Yusuf AS telah diangkat menjadi orang besar kerajaan dengan pangkat jawatan yang tertinggi dan bukan lagi sembarangan orang. Selain itu, Hamka turut menyatakan bahawa pangkat adalah semata-mata kehormatan yang dianugerahkan raja dan menjadi lebih terhormat apabila pangkat tersebut diberi kepercayaan bersama.
Hamka turut menukilkan pandangan beberapa tafsir bahawa semasa Nabi Yusuf AS menakwil mimpi raja dengan terperinci, dengan muka berseri-seri, raja bertitah kepada semua orang-orang besar yang hadir bahawa raja tidak pernah berjumpa dengan seseorang seperti Nabi Yusuf AS yang sentiasa turun bantuan kepada baginda secara langsung daripada Tuhan. Para pembesar turut bersetuju dengan apa yang dititahkan raja. Oleh itu raja memutuskan bahawa ahli hikmah di negeri tersebut hanyalah Nabi Yusuf AS dan diberikan kekuasaan kepada baginda untuk mengeluarkan segala perintah yang wajib dituruti oleh rakyat jelata. Malah raja mengatakan bahawa kelebihannya hanyalah satu, iaitu kerana raja yang berada di atas takhta kerajaan. Raja juga telah menyerahkan segala kekuasaan yang ada di Mesir kepada Nabi Yusuf AS. Menurut Hamka lagi, dalam susunan kerajaan Melayu di zaman purba, pangkat bendahara adalah pangkat tertinggi sekali, melebihi pangkat Perdana Menteri. Hal ini kerana cap mohor kerajaan dan penguasaan kekayaan negara berada di dalam tangan bendahara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-54 dan 55 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-54 dan 55 surah Yusuf ini menjelaskan mengenai sedutan kisah Nabi Yusuf AS yang telah ditahan di dalam penjara selama beberapa tahun dan kemudian diangkat menjadi seseorang yang berpangkat paling tinggi setelah raja. Nabi Yusuf AS merupakan seseorang yang sabar menerima hukuman ke atas perbuatan yang tidak baginda lakukan, membuatkan raja sedar kemuliaan Nabi Yusuf AS dan semakin bertambah kehormatan raja kepada Nabi Yusuf AS setelah mengetahui bahawa baginda yang muda merupakan seseorang yang berkemahiran dalam menafsirkan mimpi-mimpinya, mengalahkan para ahli sihir. Segala kesabaran Nabi Yusuf AS dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah SWT akhirnya diganjarkan dengan pelbagai kenikmatan dan kemewahan melalui raja. Situasi masyarakat kini pula amat berbeza kerana masyarakat kini berlumba-lumba untuk mendapatkan pangkat dan jawatan yang tinggi hanya untuk menggunakannya sebagai kebanggaan diri kepada orang lain. Walhal amanah bagi menjalankan sesuatu tanggungjawab merupakan sesuatu yang berat, malah akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah." Sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh mengejar kepimpinan, jawatan, sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan buat kamu di hari akhirat. Maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan, yakni pemimpin yang memberi kebaikan, dan yang seburuk-buruknya adalah pemutus susu, iaitu kiasan buat pemimpin yang memutuskan nikmat kepada rakyat. Hadis riwayat Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-54 dan 55 surah Yusuf ini ialah, sebagai Muslim, kita perlu sentiasa melakukan kebaikan dan sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Kerana segala usaha yang kita lakukan akan diberikan ganjaran sama ada di dunia atau di akhirat kelak. Setiap Muslim hendaklah mengetahui potensi diri yang sebenar dan berusaha melakukan perbuatan mengikut kemampuan diri dan mengelakkan untuk berlumba-lumba mengejar pangkat dan jawatan kerana sesungguhnya amanah pada sesuatu jawatan itu amat berat untuk dipikul. Umat Islam hendaklah bersyukur dengan sebaran nikmat yang telah diberikan dan tidak bersikap tamak dengan menginginkan nikmat yang lebih banyak sehingga sanggup melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.